Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian yang kelima, bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi pada bahagian yang kelima ini, awak akan belajar bagaimana kita nak menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai B ke atas graf fungsi kuadratik ini. Jadi dia masih lagi pada standard pembelajaran 1.1.3, buku teks muka surat 12. Jadi kita tengok kesan perubahan nilai B akan mempengaruhi kedudukan paksi simetri. Jadi kita tengok bagaimana kesan perubahan nilai B ini mempengaruhi kedudukan paksi simetri. Jadi kita tengok di sini nilai B sama dengan sifar di sini, paksi simetri. Kita tengok yang berwarna pink di sini, dia berada pada paksi Y. Dia berada pada paksi Y. Jadi kita tengok ini untuk kes yang pertama, A lebih besar pada sifar. Jadi kita tengok persamaan paksi simetri dia pun adalah sama dengan sifar. Ini bagi graf ini. Jadi jika saya gerakkan ke kanan, positif, B positif. Okey, perubahan nilai B positif. Paksi simetri akan berada di bahagian kiri, negatif. Okey. Okey, tengok apabila dia positif, dia berada di bahagian kiri. Okey, apabila B ini saya gerakkan ke kiri, kes yang pertama A lebih besar pada sifar, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Dia terbalik untuk kes A sama dengan sifar. Okey, jadi kita tengok di sini saya tuliskan paksi simetri ini. Kita tengok apabila B positif, A positif, paksi simetri ke kiri. Okey. B positif, A pun positif, paksi simetri ke kiri. Okey, kita tengok. Okay, set balik. Apabila A positif, B negatif, paksi ke kanan. Dia paksi ke kanan. Okay, boleh tengok di situ ya. Okay. Dua-dua positif akan jadi ke kiri. Okay. A positif, B negatif, dia akan ke kanan. Paksi simetri. Jadi perubahan nilai B akan mempengaruhi kedudukan paksi simetri. Okey, jadi kita tengok secara kesimpulannya. Okey, jika A lebih besar pada sifar dengan keadaan B lebih besar pada sifar, dua-dua positif, paksi simetri berada di sebelah kiri. Jika A lebih besar pada sifar, B lebih kecil pada sifar, okey, maka paksi simetri berada di sebelah kanan. Ni bila A lebih besar pada sifar, B lebih kecil pada sifar, jadi paksi simetri ini akan berada di sebelah kanan. Jika B sama dengan sifar, maka paksi simetri ialah paksi Y, iaitu X sama dengan sifar. Okey, di sini. Okey, ni untuk kes yang pertama. Kita pergi kepada kes yang kedua. Okey, kes yang kedua apabila A negatif, bentuk dia masam. Bentuk dia masam. Okey. Jadi kita tengok, kita gerakkan B sama dengan sifar dulu. Okey, reset. Okey, saya tak nak tulis lagi. Okey, jika A negatif, B positif. A negatif, B positif, dia berada di sebelah kanan. A negatif, B positif, paksi simetri duduk di sebelah kanan sini. Dia duduk di sebelah kanan. Okey, apabila A negatif, B negatif, paksi simetri akan duduk di sebelah kiri. Jadi kita tengok sini. Nampak A negatif, B negatif, paksi simetri pun duduk di bahagian negatif belah kiri sini.
Okey. Jika A negatif, B positif, dia duduk di sebelah kanan sini. Okey. This. Okey, kita tengok. Okey, dia ini positif. Dia duduk di sebelah kanan. A negatif, B positif. Duduk di sebelah kanan. Set. A negatif, B negatif, dia akan duduk di sebelah kiri. Set. Apabila B sama dengan sifar, dia adalah paksi Y. Dia adalah paksi Y. Okey. Jadi, tengok bagi kes yang kedua. Okey, ini pun sama. Okey. Jika A lebih kecil pada sifar, B lebih besar pada sifar, yang ni betul, maka paksi simetri berada di sebelah kanan. Jika A lebih kecil pada sifar, B lebih kecil pada sifar, maka paksi simetri berada di kiri paksi Y. Jika B sama dengan sifar, maka paksi simetri ialah paksi Y. Sebab apa kedudukan ini? Awak kena ingat rumus bagi paksi simetri ialah X sama dengan negatif B per 2A. X sama dengan negatif B per 2A. Jadi, jika berlaku sedemikian, saya contoh sikit lah. Okey. X sama dengan negatif B per 2A. Okey, kita tengok ambil kes ini. Dengan A negatif. Apabila A lebih kecil pada sifar, B lebih besar pada sifar, yang ni positif, yang ni negatif. Okey, jadi dia akan negatif B positif, tak ada masalah, positif B per 2 kali negatif A. A itu negatif. Jadi apabila kita buat ini, kita akan dapat jawapan yang positif. Sebab itu dia berada di sebelah kanan. Okey, kita tengok B ini negatif. Okey, jika ini dia negatif asal dia. Okey, disebabkan B itu negatif dan A adalah negatif juga. A adalah negatif juga. Jadi 2 per negatif A. Okey, ne dia akan jadi po, tapi po dibahagikan dengan ne dia akan jadi negatif. Sebab itu dia berada di sebelah kiri. Sebab apa? Dia duduk kat sini je apabila B sama dengan sifar. Okey, apabila B sifar, nilai dia X sama dengan sifar saja. Sebab itu, dia akan berada pada paksi Y. Jadi, sekian dahulu untuk bahagian yang kelima. Jangan lupa untuk pergi ke bahagian yang keenam, perubahan nilai C pula lepas ini. Jika video ini bermanfaat pada awak, jangan lupa untuk subscribe, like dan share kepada rakan-rakan yang lain. Sekian dulu daripada saya. Wassalam.